Haji Min Syam sendiri. Saya mulakan dengan pengarahnya sendiri, Encik Abdul Malik Faisal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga kita ada di sini daripada bahagian marketing Min Syam sendiri, Encik Iqbal, dan juga jurucakap daripada Min Syam, Ustaz Azli kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, ini kita nak bersama dengan rakan-rakan pendengar kita untuk kita sama-sama bercerita, sama-sama kita nak kongsi-kongsikan perkembangan daripada Min Syam sendiri. Mungkin sebagai permulaan kita beri kepada Tuan Yang Punya dulu daripada Encik Abdul Malik Faisal, kita silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Kita pun sedar musim haji ni sekarang telah bermula. Jemaah yang pertama telah pun berlepas ke tanah suci. Jadi Min Syam juga ada mengeluarkan promosi pack kesihatan haji kan. Tapi apa yang lebih penting adalah untuk kita bersama-sama menghidupkan sunnah, sama ada di sini ataupun ketika kita mengerjakan ibadat kita di tanah suci nanti. Jadi apa yang penting adalah kita untuk berkongsi pengalaman kita, dan supaya kita bawa Ustaz Azli untuk menceritakan pengalaman ataupun kaitan amalan produk sunnah ini dengan amalan ibadat kita di sana. Jadi kita boleh mulakan dengan Ustaz Azli, insya-Allah. Silakan. Terima kasih yang bertugas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala. Sempena dengan dengan keberkatan ini, syukurlah saya kongsikan bersama mengenai tazkirah yang telah disampaikan pada sesi hampas pada seorang ustaz mengenai tip-tip haji, doa, persiapan diri melakukan haji dan sebagainya, mengisi masa dan sebagainya. Cuma apa yang saya nak sentuhkan di sini ialah yang pertama mengenai hati. Di mana hati ini yang pertama niat. Dan kita apabila kita melakukan apa jua ibadah, dari segi zahirnya pergerakan kita yang kita zahirkan itu nampak macam sempurna. Tapi kalau niat yang di dalam hati itu bermasalah, amalan tadi tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi niat adalah benda yang sangat penting. Kemudian teringat saya mengenai satu kisah mengenai seorang syekh bernama Syekh Khalid Baghdadi. Syekh Khalid Baghdadi ini seorang ulama yang masyhur di Damsyik. Beliau rahimahullah satu ketika ingin menyambung pelajaran lagi, ada jadi syekh dah, nak tambah lagi pelajaran. Maka dia bermusafir ke Madinah Al-Munawwarah dan berjumpa dengan guru-guru di sana. Maka ada seorang guru di sana memberitahu kepada beliau, wahai Khalid, apabila kamu sampai di Mekah, carilah guru yang mursyid di sana. Dan ingat pesanan aku ketika mana kamu sampai di sana, jangan tuduh melulu. Apa dia pegang? Bila sampai saja di Mekah, ketika mana beliau sedang solat sunat, beliau terlihat seorang lelaki menyandarkan dirinya ke Kaabah. Jadi membelakangkan Kaabah. Kita semua sujud Kaabah, tak dia sandar ke Kaabah. Jadi dalam hati dia terdetik, orang ini tidak beradab, katanya. Maka dia pun meneruskan solat sunat 2 rakaat. Setelah bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, yang pertama, salam yang kedua, terkejut dia. Si fulan yang sandar kat Kaabah tadi ada sebelah dia. Dia tanya, kenapa engkau kata kat aku tadi? Kenapa engkau kata kat aku dalam hati? Tidakkah kamu tahu bahawa hadis Nabi berkata, kehormatan Kaabah, kehormatan Muslim itu lebih agung dari kehormatan Kaabah. Kenapa kamu kutuk aku tak ada adab? Kemudian dia disebut lagi oleh si fulan tadi, tidakkah gurumu telah berpesan, jangan tuduh melulu? Maka segeralah beliau meminta maaf daripada si fulan tadi. Rupanya si fulan tadi adalah di kalangan wali Allah Subhanahu Wa Taala. Sengaja Allah Taala aturkan untuk memberi petunjuk kepada syekh tadi supaya jumpa dengan guru yang mursyid. Poinnya ialah hati kita ketika berada di bumi Mekah, ataupun hati kita bersama dengan para hujjaj di sana. Kita di sini belum dapat rezeki lagi, alhamdulillah. Insya-Allah masa-masa yang akan datang, insya-Allah Allah Taala bagi pulang kepada kita. Jadi hati kita bersama dengan mereka, dan harap para hujjaj ini yang sedang pergi, yang masih lagi menanti masa untuk pergi dan sebagainya, sucikanlah hati dan buangkanlah segala apa-apa jua perasaan yang boleh merosakkan daripada haji. Walaupun dari fizikal nampak okey. Antaranya lagi
untuk melakukan sesuatu ibadah kita perlu usaha. Untuk sembahyang, kalau kita tak kuat nak sembahyang, kita kena solat duduk, tapi solat duduk ni agak kurang sikit lah pahala dia. Jadi untuk solat berdiri kuat, kita kena ada tubuh badan yang sihat. Maka Tuhan yang menurunkan penyakit, di mana dalam hadis yang selalu saya dengar dalam Radio Ikim lah kan, hadis dari dalam kitab Sahih Al-Bukhari daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW pernah berkata, ma anzalallahu da'an illa anzala lahu shifa. Tidaklah Allah Ta'ala menurunkan penyakit, melainkan dalam masa yang sama Allah Ta'ala sediakan penawar. Jadi bila Allah Ta'ala nak suruh kita lakukan ibadah, mana ibadah haji ni bukan hanya jiwa, tapi juga kekuatan tubuh badan itu sendiri untuk pergi melakukan ibadah haji. Maka kewajipan bagi para hujaj ini adalah untuk menjaga kesihatan. Bila Tuhan yang punya penawar tadi bagi tahu melalui utusan dia, iaitu Nabi Muhammad SAW, di mana Nabi pernah berpesan, hendaklah kamu beramal makan habatus sauda, kerana padanya terdapat penawar bagi segala penyakit. Jadi kalau doktor bagi tahu, kata ini adalah terlarang untuk penyakit sekian-sekian, itu doktor yang mungkin dia buat silap. Sebab ramai juga yang buat operation tak berjaya kan. Tapi apabila Nabi Muhammad SAW yang apabila perbuatan dan kata-katanya tidak lain tidak bukan adalah wahyu semata-mata daripada Allah Subhanahu Wa Taala, berpesan kepada umat Islam di mana hendaklah kamu mengamalkan habatus sauda. Begitu juga Nabi berpesan, hendaklah kamu makan minyak zaitun dan sapulah dengan minyak zaitun. Okay, di sana nanti kita akan dapati daripada Tuan Haji Malik kita bagaimana dia punya pengalaman dia di sana, cuaca di sana, keadaan di sana yang memerlukan kita menggunakan apa yang disarankan oleh Nabi SAW, di mana Mekah dan Madinah memang tempat Nabi. Ya, jadi sebagai umat Islam kita perlu bertawakal. Itu yang paling penting, bertawakal. Kalau Bani Israel dia kata apa dekat Nabi Musa, dia kata, wahai Musa, engkau kuat, engkau sekali tumbuk je orang dah mati, jadi engkau pergi je perang dengan Tuhan. Tuhan pun kuat, kalau tidak dia tak jadi Tuhan, kami nak duduk kat sini. Maka Allah Ta'ala turunkan bala kepada mereka. Maka kita sebenarnya dalam bertawakal ialah kita melakukan sesuatu seolah-olah itu adalah segala-galanya. Kita sediakan, kita nak bermusafir daripada sebelah selatan ke utara, kita sediakan kenderaan dengan begitu rapi, seolah-olah kalau kita tak sedia ni memang kenderaan tak boleh jalan. Kemudian bila dah habis persediaan kita sebagai manusia, maka kita perlu berdoa dan menyerahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tanpa perkenan Allah Ta'ala, segala usaha kita sia-sia. Jadi kita sebagai manusia, sebagai orang Islam yang beriman kepada hadis dan juga Al-Quran, di mana Al-Quran dalam surah Fussilat disebut bahawasanya Al-Quran itu, katakanlah wahai Muhammad, dia adalah bagi orang-orang yang beriman hudan wa shifa, petunjuk dan juga penawar. Orang yang beriman saja boleh betul-betul beriman bahawasanya ini adalah daripada Rasulullah, di mana apa yang keluar daripada bibir Nabi SAW adalah daripada Allah Ta'ala. Sebagai orang Islam, bila kita dengar kata ada benda sunnah kita nak buat, sekarang ni pakat marah, orang hina Nabi, musuh hina kita, itu perkara biasa. Tapi orang Islam sendiri yang mengaku diri Islam, bila dia dengar tentang Nabi, buat biasa saja. Itu yang menghina Nabi lagi. Jadi sebagai seorang Islam, kita bila dengar apa jua hadis, kita cuba untuk amalkan. Dan sunnah yang paling mudah makan. Makan. Dan kita semua memang inginkan kesihatan. Ini janji daripada wakil Tuhan, iaitu Nabi Muhammad SAW. Baginda menyarankan kepada kita, makanlah beberapa makanan yang disebut. Antaranya kami fokus kepada minyak, kepada habatus sauda dan juga minyak zaitun. Dan Nabi juga suruh guna minyak zaitun ini kerana dapat menyembuhkan penyakit yang banyak sekali. Orang tu dalam kita berusaha, kadang-kadang perlu untuk tempat
paksa. Jadi kadang-kadang kita ni, ramai kadang kita ni masih sukar untuk menerima cara-cara Rasulullah SAW. Mungkin kita perlu paksa ya, mungkin perlu paksa diri untuk kita meneruskan apa yang telah diamalkan oleh Rasulullah. InsyaAllah waktu ni kita akan kongsi-kongsikan juga. Dan menarik tadi bila Ustaz Azlin menyatakan tentang pengalaman, insyaAllah kita nak kongsi-kongsikan juga sedikit bingkisan ni daripada Encik Abdul Malik kita sendiri yang telah ke sana. Silakan mungkin nak kongsikan. Saya Alhamdulillah telah diperkenankan oleh Allah SWT untuk menjadi tetamu kepada Allah SWT pada 2007. Ketika itu walaupun pernah mengerjakan umrah, tapi pengalaman haji itu adalah satu pengalaman yang cukup menarik dan tersendirilah. Tapi apa yang agak sedikit terkilan apabila masih ada jemaah lebih suka bersolat di hotel, tak cukup di ruang bawah yang disediakan itu. Di tingkat-tingkat bilik-bilik kami pun masih disediakan ruang untuk mengerjakan solat. Walaupun ketika itu kat sana kita menjaga mulut lah, kita tak bercakap. Cuma ada sedikit terkilan kenapa masih ada jemaah yang masih walaupun haram tu tidak masjid haram tu tak jauh Tak jauh nak ambil kesempatan. tapi saya tak nak kata apa-apa, so I just keep the opinion to myself. So I just say okay, cuma bila kat sini mungkin kita boleh relate balik dan kita tengok kenapa mungkin kalau kita berlapang dada mungkin mereka uzur, mereka ataupun mereka letih, kan. Tapi you are at the very right place to make doa. Berdoalah untuk dapat kesihatan, Tapi tentang yang malas tak nak pergi tu dah starting nak bikin dulu barat. Tapi sekiranya yang macam letih, uzur, berdoa. You are at the very right place to make doa. Dan selepas berdoa ada sedikit usaha dia dengan menjaga, dengan memakan food supplement yang boleh memberi kita tenaga, seperti macam apa yang selain daripada apa yang Ustaz Azli cakap tadi, daripada seranan Rasulullah SAW, patutnya kita tak payah petikaikan. Tapi sekiranya masih ada orang yang masih tidak melihat the scientific point of view, Habatus Saudah adalah salah satu suplemen yang mempunyai ketiga omega 3, omega 6 dan omega 9 yang amat diperlukan oleh badan. Dan untuk Habatus Saudah, omega 6 yang paling tinggi, yang boleh memberi tenaga tambahan. Jadi seketika berada di sana, kalau kita rasa letih, kekalkan benda ni, amalkan Habatus Saudah. InsyaAllah selain daripada berdoa, usaha pun telah kita lakukan, dan selebihnya kita pulang kepada Allah. Dan juga perlu diketahui ketika kita di tanah suci, especially Makkah, cuaca dia mungkin, suhu dia mungkin sama, lebih kurang 30 darjah Celsius, tapi tahap the humidity level is quite different. Kat sana is very dry, kan. Jadi kita selalunya yang kita sering dengar yang balik haji ataupun umrah akan berasa kekeringan kulit, bibir pecah dan batuk-batuk, kan. Daripada segi tadi yang kita cakap tadi, Habatus Saudah tadi adalah untuk dalaman. Untuk bibir kering, bibir pecah ataupun kulit kering tu, Min Syam juga ada menyediakan package haji dia, minyak zaitun tanpa wangian. Maknanya insya-Allah dalam ihram pun boleh gunakan. Cuaca kat sana, tahap kelembapan dia tu, the humidity level very very different, kan. Jadi perlu bersedia, kan. Dan Min Syam menyediakan dalam pack kesihatan haji kami menyediakan 80 biji kapsul Habatus Saudah, 80 biji kapsul minyak zaitun, 60 ml of olive oil tanpa wangian, dan satu sabun zaitun tanpa wangian juga. InsyaAllah kesemua produk ni boleh digunakan semasa dalam ihram. Tanpa wangian ni maknanya berbeza dengan yang ada di pasaran. Yes, this is especially kita keluarkan khas untuk haji, supaya tak ada apa-apa wangian kita taruh, maknanya boleh pakai sepanjang-panjang masa. Botol dia pun kecil dan nak bawa senang. Walaupun kadang-kadang menjadi isu macam saudara Iqbal mengingatkan kami dulu, kalau kita nak sediakan dalam 100 ml, tapi akan menjadi isu untuk bawa dalam kapal terbang. Jadi kita keluarkan dalam bentuk 60 ml, kan. Jadi maknanya kita boleh naikkan ke dalam pesawat, yang di isu. Dan kemudian sebagai satu amalan, sekiranya kalau kita makan Habatus Saudah tu 2 biji di waktu pagi dan minyak zaitun 2 biji di waktu malam,
tak payah nak bawa benda tu hulu kilir. Betul. Kan? Cuma mungkin yang kita nak bawa tu cuma the olive lotion itu saja. Sabun pun timpan dalam layak cukup lah, tak payah nak bawa keluar, kan? Jadi kalau jadi that sabun that olive lotion tu boleh letak dalam beg yang disediakan oleh banyak pihak, kan, sama ada oleh tabung haji ataupun oleh agensi yang dia orang selalu memang akan kasi bag. Jadi you just have to carry around the olive lotion itu saja, kan, and apply as much as you can, kan? Kalau tidak kulit kering tu agak serius lah, dan selalunya jadi pengalaman saya, orang bila dia dah kulit pecah, kulit dah terlalu kering, bibir dah pecah, baru dia nak pakai. Dah terlambat ke? The effectiveness kurang. Betul. The effectiveness tu kurang, kan? I would certainly advise them to apply. Kalau boleh daripada sini, boleh cuba dah, kan? Jadi Biasakan bila kat kulit sana, kita, jadi bila kat sana dia akan agak selesa, insyaAllah. Dan alhamdulillah minyak zaitun ni mungkin satu minyak yang dijamin oleh Rasulullah suruh pakai. Apabila dia pakai tu, the absorption rate of the olive oil kepada skin kita agak cepat. Dia tak adalah berlemuih ke berminyak ke apa. Tak selesa ke kan? Dalam tak sampai 2-3 minit hilang dah, kan? And then penyerapan dia cukup baik. Itu pengalaman. Kemudian lagi satu, macam kalau kita dah, saya dan zaujah saya, isteri saya, kalau kita pergi ke satu tempat tu, kami tak makan lah. Kalau kita dah sampai dekat Mekah, kita sibuk nak cek sambal belacan, sambal tumis ataupun teh tarik. Jadi saya dengan isteri saya kadang-kadang mengambil sedikit kalau ada kelegaan tu, kami cuba makanan-makanan daripada negara-negara lain. Banyak di sana, daripada Turki, dan seperti biasa saya rasa nasi mandi tu memang jadi kegemaran jemaah kita lah. Memang mencari kan? Begitu, dan take the opportunity to try the delicacies from other countries. Daripada Turki pun juga menarik. Dan apabila kita makan, kita mencuba makanan ini, mungkin macam Rasulullah kata, rumah penyakit tu adalah perut, betul Ustaz? Kan? Jadi kalau kita dah cuba makan ni, kita kena careful sikit lah. Kan? Kalau janganlah sampai meleret, sampai ada sakit perut, ceret ke apa ke. Jadi untuk meredakan keadaan ataupun kesukaran perut tu ke apa ke, kita advise them to take olive oil. Kan? I do not know how it works, tapi olive oil is very good to stabilize acidic stomach. Dia terbaik untuk mengawal keadaan perut kita lah. Sebab kita dah masuk banyak, so kita kena cuci banyak lah. So kena makan minyak zaitun banyak. Bukan setakat banyak, tapi bentuk asing yang kita jarang makan. Kita sesuai dengan benda yang baru untuk perut kita. Mungkin nanti kalau tak sakit perut, nak buat amal ibadat pun susah. Apa pun kita, yang penting kita adalah apa kita makan ya. Kita akan mencari khas seketika. Bagi anda jangan ke mana-mana, kita nak sambung lagi selepas ini. Bagi anda yang lakukan untuk uja ataupun nak cari kat mana nak dapatkan produk tersebut untuk dibawa bekalan ke sana nanti, jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami di Kim FM, pilihan utama anda. Bersunnahlah demi menjaga kesihatan dengan produk Minsyam. Produk-produk Minsyam dihasilkan berdasarkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Habatu sauda Minsyam dihasilkan dari berhari kekalahan habatu sauda. Tapi baru lupa, minyak zaitun tu memang bagus untuk makan raya kena bawa bekal. Nikmatilah habatu sauda Minsyam dihasilkan dari bagus. kapsul minyak zaitun extra virgin Minsyam juga dihasilkan dari berhari minyak zaitun serta berminyak kamu dari tumbuh wangi berkata. Kesemua produk kami dinyatakan khas dari Syam. Seperti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bumi yang berkata, siapa yang mengamalkan sunnah, siapa yang mencintai aku, siapa yang mencintai aku, akan bersama di akhirat. Maksudnya, Syam Bangkok, 019-682-3040. Kita kembali waktu ini dalam buat bicara kita bersama dengan produk tajaan kita Minsyam waktu ini bersama dengan
Faisal, juga Ustaz Azli dan juga Encik Iqbal bersama kita waktu ini. Dan saya percaya ramai di luar sana dah pun nanti kat mana sebenarnya dapatkan produk ni. Mungkin kita boleh kongsikan Encik Iqbal dan juga promosi yang mungkin akan kita lanjutkan lagi. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pusingan kedua ni saya pula yang mula ya. Okey, untuk makluman kita sering juga keluar dalam sinar. Boleh tengok even hari ni pun boleh tengok dekat sinar ada package yang pack kesihatan haji tu yang kita cakap, yang kita tengah bicarakan waktu ni. So boleh tengok macam ni bentuk dia, kita keluarkan khas, kita tempah stiker baru, buat botol baru apa semua dengan tawaran harga yang terbaik. Sebab kita di samping perniagaan semua mau betul kan, tapi kali ni kita nak memberi satu kelegaan kepada jemaah haji dan juga kepada keluarga-keluarga yang ada daripada keluarga yang pergi ke tanah suci. So belikan untuk diorang, bagi untuk diorang. Macam saya cakap 2 minggu lepas, kita dah buat persiapan dari segi ekonomi, dari sudut ilmu, dan kenapa tidak dari sudut kesihatan. So biar semuanya selari. Dan juga kalau boleh, pengalaman saya juga apabila bila mengerjakan nak mengerjakan haji tu, ramai yang memberi sumbangan lah, dan kebanyakannya dalam bentuk tunai. Alhamdulillah bukan kita tak bagus juga, tapi cuma dalam bentuk tunai itu selalu kalau kita pergi, kita balik beli jubah, beli kurma, benda-benda macam tu lah kan. Tapi just imagine this, cuba bayangkan ni, kita belikan satu produk yang berasaskan sunnah untuk diamalkan di tanah suci, kan. Jadi sekiranya bakal jemaah tu dia bertambah selesa, bertambah baik dan dapat mengerjakan, jadi pahala yang membelikan hadiah tu pun juga berterusan beranak pinak kan, daripada orang yang membeli kepada orang yang mengamalkan, insya-Allah. Jadi kalau you talking sekiranya kalau kita cakap kita sediakan 80 biji kapsul dalam satu botol, kita terpaksa keluarkan dalam bentuk botol kerana untuk to reduce the price, untuk mengurangkan harga kan. Kalau tidak, because our margin is still small, jadi kita terpaksa ubahkan package tu khas untuk untuk mampu beli oleh bakal jemaah haji, insya-Allah. Dan juga nak muatkan 80 biji tu. Sebab apa kita ada kat sana lebih kurang 40 hingga 44 hari. Dan juga kita makan 2 biji sehari, so 80 biji lah. Dan juga ada saya dengar kalau nak menjalankan satu tabiat atau melaksanakan, menjadikan satu itu sebagai satu kelaziman, kena dilakukan sebanyak 40 hari lah. So kita baru dapat lebih kita sediakan untuk secukupnya di sana. Dan balik nanti boleh call aja kita kat sana. InsyaAllah. Bayangkan ya betapa besarnya ya pahala yang dibawa yang akan sama-sama dikongsikan, mengerjakan rukun Islam yang kelima ya, bukannya satu yang paling mudah ya. Kita hadiahkan bagi mereka untuk mereka mudah lagi untuk melakukan ibadah di sana nanti, insya-Allah. Dan mungkin ada lagi sambungan kita nak kongsikan dengan rakan-rakan kita. Okey. Seperti biasa, dia orang dah bercakap dah, Tuan Haji Malik dah bercakap, Ustaz Aziz dah bercakap. So nombor telefon tetap nombor saya. Tetap nombor saya. So nombor saya seperti biasa 0196823040. Boleh call, boleh SMS, ada WhatsApp ke ataupun apa-apalah. Dan juga kalau di utara, saya tekankan ini di utara, hari tu di Kuala Lumpur baru, kali ini di utara Ustaz Azli 0134787001. Itu Ustaz Azli. Dan juga maklumat tambahan, insya-Allah hujung minggu ni kita akan bersama-sama dengan Hakim Mahabah di Kelantan. Kita akan ada di booth A21. Boleh dapatkan pack haji juga di situ, boleh dapatkan barang-barang kat situ lah. InsyaAllah kita akan turun, ada wakil daripada HQ lah. Daripada HQ akan participate sekali dengan promosi tu. Ya, itu dia. Mungkin sebagai penutupan kita nak gulungkan sedikit daripada Ustaz, mungkin silakan. Ya, bismillah. Tadi kita dah dengar panjang lebar mengenai orang berhaji. Jadi orang yang tak pergi haji ni gigit jari je. Bukan macam tu. Semua dalam minggu ni kita fokuskan untuk orang melakukan ibadah haji. Cuma kalau orang yang tak pergi haji lagi, yang tak sempat pergi lagi, belum cukup duit lagi, nak amalkan sunnah juga, hantarlah hati dia tu dengan para hujaj. Jadi dia boleh mengamalkan sunnah ini, kerana mengamalkan sunnah di akhir zaman ni, masya-Allah tabarakallah, pahalanya cukup banyak.
Ya, di samping kita mendoakan orang yang melakukan ibadah haji ini pergi dan dapat beribadah dengan baik dan pulang dengan selamat, kita di sini, kita di Malaysia boleh guna untuk isi keluarga. Kami ada pengalaman dengan bayi bawah pada setahun, untuk kanak-kanak umur 2 tahun dan sebagainya. Kalau kita berikan pemakanan sunnah dari awal, dia akan membina tubuh badan yang baik, juga otak yang baik. Kerana omega 3, omega 6 dan omega 9 dalam minyak zaitun dan minyak habatus sauda, seperti mana kita dah jalankan kajian dan sebagainya, ternyata dia adalah brain booster.